Satu arah, satu tujuan. Berkiblat arah yang sama, umat Islam bersatu menuju keredaan Allah. Demi perkembangan syiar Islam melata ke seluruh muka alam, generasi awalnya menyeberang Laut Merah menuju Habsyah, membawa diri dan akidah yang ditolak oleh penduduk Quraisy Makkah. Kemeriahan warga Ethiopia menyambut kehadiran Tahun Baru terkebelakang 7 tahun daripada masyarakat dunia menambah keunikan negara ini. Raja-raja silam mereka bergelar Najasyi, menganut agama Masihi, beriman dengan apa yang dibawa oleh Isa alaihissalam. Selepas 7 tahun kelahiran Isa alaihissalam, barulah raja-raja mereka mendapat berita. Oleh itu, tahun 2000 yang diraikan oleh masyarakat dunia bagi mereka ialah tahun 1993. Namun yang lebih utama, Najasyi menghormati syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga rombongan Islam hidup aman di bumi mereka. Penghormatan itu membawa hidayah kepadanya. Ia titik tolak kepada penyebaran Islam ke seluruh benua Afrika. Pada kurun ke-7 Masehi, di zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin, akidah Islam memayungi bahagian utara Afrika dan secara langsung membebaskan penduduknya daripada penjajah Rom. Usaha selama 70 tahun itu membahagikan Afrika Utara kepada 3 wilayah. Uqbah bin Nafi', nama yang terpahat sebagai pembuka Afrika Utara kerana dia berjaya sampai hingga ke pesisiran pantai Lautan Atlantik atau wilayah barat jauh, iaitu pecahan ketiga Afrika Utara. Usahanya ditangguhkan, dia mengarah sebahagian besar tenteranya pulang ke Tunisia dalam wilayah barat dekat, pecahan pertama Afrika Utara. Pahlawan Islam itu telah diserang hendap oleh Qusaylah, pemimpin barbar yang gilakan kuasa. Rangkaian banjaran Atlas mengabadikan jasad Uqbah yang syahid. And the evidence is that all his friends shows that all his friends are killed all around with him. Kejayaan Uqbah dalam misi dakwahnya membantutkan cita-cita Qusaylah untuk menjadi raja kaum barbar. Kesempatan yang tiba diguna sepenuhnya. Qusaylah bersama tentera yang lebih besar menyerang Uqbah. Namun panglima itu tidak menyerah kalah. Titisan darah terakhirnya, dalil usaha dakwah Uqbah di bumi ini. Peristiwa yang menimpa Uqbah turut berlaku ke atas Hasan bin Nu'man. Pengibar panji-panji Islam selepas Uqbah itu digempur oleh tentera barbar di bawah pimpinan seorang wanita bergelar kahina atau ahli sihir. Jatuh bangun usaha dakwah di sini berlangsung 70 tahun lamanya hingga ia menjadi landasan syiar Islam menyinar di benua Eropah. Kaum barbar yang bermati-matian menentang akidah Islam muncul sebagai tenaga utama membawa hidayah ke tanah Spanyol. Hari ini, Islam adalah agama rasmi mereka. Islam merubah cara hidup mereka yang memencil diri di bandaran Atlas dan di dasar padang pasir kerana berlindung daripada penjajah Rom pada asalnya. Tlemcen, nadi pemerintahan kerajaan Islam di wilayah Barat Tengah. Kemakmuran buminya tercemar akibat perebutan kuasa di kalangan kerajaan kecil Afrika Utara. Lebih-lebih lagi ketika zaman kejatuhan dinasti Islam di Andalusia. Kelemahan itu memberi ruang kepada tentera Eropah menceroboh wilayah-wilayah Islam sepanjang perairan Afrika Utara, termasuk Algeria. Antara kuasa Eropah itu ialah Portugis, Spanyol dan Perancis. Hari ini, mereka mendukung akidah suci Islam yang diperjuangkan penuh keikhlasan oleh umat terdahulu. Tetapi,
cara hidup modernnya dicampur dengan pengaruh Andalusia yang hadir ke sini selepas kejatuhan Islam di Spanyol serta budaya penjajah Eropah terutamanya Perancis, penjajah terakhir mereka. Majlis perkahwinan golongan elit di Tlemcen menampilkan pengaruh-pengaruh yang pernah hadir ke bumi ini. Pakaian pengantin perempuannya mengimbas zaman kegemilangan umat Islam Andalusia. Sementara pengantin lelaki menampilkan cara hidup penjajah Eropah. Kedua-duanya disatukan menjadi sebahagian daripada resam hidup hari ini. Alunan muzik Andalusianya mengiringi gabungan dui budaya membentuk generasi masa depan. Telah menjadi lumrah alam. Sejarah sesuatu lokasi tidak diketahui sepenuhnya oleh penduduk di kawasan itu, tetapi sejarah mereka dipelajari oleh masyarakat lain. Begitulah senario dua buah wilayah di bahagian barat Morocco yang menghadap lautan Atlantik. Kedua-duanya mendakwa wilayah mereka adalah perhentian terakhir misi dakwah Uqbah bin Nafi'. Kepastian sukar ditentukan, namun rahmat Allah yang mereka nikmati memaparkan kedua-dua tempat itu pernah dijejaki oleh seorang pejuang yang ikhlas dan berwibawa. Agadir kaya dengan hasil lautan Atlantiknya, sementara Safi mempunyai tanah liat bermutu tinggi untuk menghasilkan tembikar-tembikar seindah ini. Semangat menentang mengalir dari generasi ke generasi kaum barbar. Kedaulatan dan kepentingan mereka akan dipertahankan seperti di awal kemasukan Islam ke Afrika Utara. Selepas menganut Islam, mereka melawan kehadiran penjajah Eropah, walaupun akhirnya tewas kepada Spanyol dan Perancis. Mahrajan, pertunjukan yang mengimbas kepakaran kaum barbar silam menggunakan senjata sambil memacu kuda. Kemunculan kerajaan Uthmaniyah di Afrika Utara membolehkan mereka menggunakan senjata buatan kerajaan itu. Dalam pertunjukan setiap bulan Ogos ini, kumpulan terbaik ialah mereka yang memecut laju dan melepaskan tembakan serentak sebelum kuda berhenti. Selain pertunjukan mahrajan, ikatan hubungan antara manusia dengan haiwan ganas dan liar di Ethiopia membuahkan pengajaran bagi mereka yang berfikir. Hyena ini
dijinakkan oleh penduduk tempatan dengan memuaskan tabiat makannya. Setiap malam, ia diberi santapan beberapa kilogram daging dan tulang. Kesannya, haiwan ini tidak mengganggu ternakan penduduk, terutama pada musim panas. Sebaliknya, Islam melembutkan hati kaum barbar yang pernah membunuh pembuka Afrika Utara menerusi ajaran-ajarannya yang memenuhi fitrah seorang insan. Akhirnya, mereka menjadi pendukung akidah Islam yang berjaya menyemarakkan kalimahnya di semenanjung Iberia. Sebuah lagi kejadian alam yang mengajak manusia berfikir seterusnya membesarkan setiap ciptaan Allah berlaku di bahagian tanah tinggi Morocco. Hanya kambing di kawasan ini mampu memanjat pokok untuk menikmati daun-daun segar. Kambing-kambing di kawasan rendah tidak mempunyai kemahiran ini, walaupun tidak kedapatan rumput di atas tanah. Fizikal haiwan ini sama dengan spesiesnya yang lain, tetapi kemahiran yang dikuasai membezakan cara hidupnya. Pokok argan mempunyai dahan berduri, tetapi buah dan daunnya turut diguna oleh penduduk tempatan dalam masakan mereka. Minyak yang dihasilkan oleh buah pokok ini baik untuk kesihatan. Apakah kelebihan itu menarik perhatian kambing-kambing ini untuk menikmati khasiat pokok argan? Di sebalik apa yang tersurat, tabiat kambing-kambing ini menjelaskan sikap berputus asa bukan jalan terakhir dalam kehidupan. Walaupun tidak terdapat rumput di atas tanah, namun ia menguasai kemahiran memanjat untuk mendapatkan yang lebih baik. Apa yang dilihat menyalahi kebiasaan alam kerana kambing tidak dilahirkan untuk memanjat pokok. Tetapi perbuatan ini membolehkan penduduk tempatan sentiasa mendapat bekalan daging. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berputus asa walaupun kaum keluarganya pernah dipulau oleh penduduk Quraisy Mekah. Baginda memilih Habsyah sebagai lokasi hijrah pertama umat Islam sehingga kaum Quraisy Mekah terpaksa menghadap rajanya, sedangkan golongan berkulit hitam dijadikan hamba atau khadam oleh mereka. Sikap tidak berputus asa generasi terdahulu membolehkan umat hari ini menerima hidayah Islam. Sementara tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Habsyah memaksa kaum Quraisy yang sombong tunduk kepada masyarakat berkulit hitam yang mereka jadikan hamba. Begitulah kekuasaan Allah mengatur sistem kehidupan di luar jangkaan manusia. Desiran ombak lautan Hindi bagai membisikkan harapan kepada perantau yang mendarat di tanjung ini beberapa ratus tahun yang silam. Perantau Melayu dan India Muslim yang dibawa secara paksa itu mengharapkan nasib mereka sebagai hamba dan tahanan politik tidak berakhir begitu sahaja. Harapan itu menjadi realiti. Rupa-rupanya, perantauan secara paksa itu adalah asbab untuk Islam dikembangkan di selatan benua ini. Mereka dibuang negeri dari India dan gugusan Kepulauan Melayu oleh British dan Belanda ke selatan benua Afrika. Mereka ditahan sebagai penjenayah politik dan ada yang dijadikan hamba paksaan untuk mengerjakan ladang-ladang penjajah. Pengorbanan mereka adalah untuk generasi kemudian. Kawasan perkuburan lama di Port Elizabeth ini adalah bukti bahawa antara pendakwah awal di tempat ini
terdiri daripada orang Melayu. Bulan Rahmatullah Ta'ala umurnya dia tak ada air merah, umur alif merahnya umurnya 50 66 tahun. 28 bulan. 22 hari. Pada 10 hari daripada bulan Rabiul Akhir. Mula ya 10 hari daripada bulan Rabiul Akhir. Hari ini Islam dianuti oleh pelbagai kaum di Afrika Selatan dan hak mengamalkan agama Allah itu dihormati oleh pemerintah. Begitu besar sumbangan pendokong dan pendakwah Islam awal yang bersungguh-sungguh menyebarkan ajaran Allah. Antaranya Syekh Abdurrahman Al-Mutura dan Syekh Yusuf Makassar. Makam mereka yang terletak di Pulau Robben dan di pinggir Johannesburg menyikap kembali liku-liku sejarah yang terpaksa dilalui. Negara yang pernah dikenali sebagai tangan nyika di Timur Afrika ini sangat berbeza cara hidup rakyatnya. Tanzania menerima kalimah suci menerusi pedagang Islam yang hadir dari tanah Arab, Goa dan sebahagian Kepulauan Melayu. Pengalaman di negara ini menguatkan hujah bahawa kekuatan ekonomi adalah sangat penting kerana ia menolak kebergantungan kepada negara lain dalam soal pembangunan asas. Namun, tidak ramai yang datang untuk menghargai tinggalan sejarah silam seperti di Bagamoyo, masjid terawal yang seangkatan dengan kehadiran Islam di awal abad ke-18 ini. Di Zanzibar, pelancong lebih selesa menyaksikan realiti kehidupan masyarakat tempatan yang diperindahkan oleh alam semula jadinya. Negara di utara Tanzania ini lebih hampir kepada dunia Arab. Malah cara hidup dan tutur kata mereka mirip kepada bangsa Arab. Masjid Jami' di tengah bandar Khartoum adalah bukti kesungguhan rakyat Sudan mempertahankan akidah suci yang cuba diruntun oleh penjajah Inggeris. Semangat juang pahlawan mereka Muhammad Ahmad bin Abdullah yang mendapat julukan Al-Mahdi dan mencetuskan gerakan Jihad Al-Mahdiyah ketika menentang penjajahan berterusan British masih segar di ingatan mereka. Sehinggalah hari ini, mereka yang dikaitkan dengan keturunan tokoh pembebasan itu mendapat tempias penghormatan yang biasanya diberikan oleh pengikut kepada ketuanya. Ibu negeri Sudan, Khartoum, juga menjadi medan pertemuan dua sungai purba, Sungai Nil Putih dan Sungai Nil Biru. Sungai bersejarah ini masih meneruskan peranannya menyumbang kepada kehidupan rakyat Sudan. Apa yang berlaku pada hari ini pasti akan menjadi sejarah satu hari nanti. Ia juga akan diselidiki dan dikaji demi mencari titik temu sesuatu yang boleh dijadikan teladan dan pengajaran. Sesuatu kaum itu boleh memelihara wibawanya sebagai umat yang disegani dan dihormati, sekiranya kehidupan mereka diasaskan kepada iman dan takwa. لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من
خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءوا